Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya, Muhammad Hafiz Abu Zarin. Saya saudagar emas business trainer. Alright, so malam ni kita sebenarnya nak berkongsi dengan anda tentang 7 penyesalan yang mana sekiranya kita tidak bermula untuk menyimpan emas daripada sekarang. Alright, saya harap anda boleh tonton live ini sampai habis. Okay, sama-sama kita dapat ilmu kenapa kita perlu menyimpan emas bermula daripada sekarang. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, saya nak mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia ini. Okey, belum terlambat lagi untuk saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada semua umat Islam di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Okey, so walaupun kali ini kita berbulan berpuasa, okey, dalam tempoh PKP, yang mana kita dalam tempoh kawalan pergerakan, so ini tidak bermakna untuk kita tidak, orang kata, tidak rasa gembira ataupun kita masih lagi boleh bersama-sama dengan keluarga kita untuk menunaikan ibadah puasa. Alright, walaupun kalau kita tengok ini dalam sejarah, okey, pada tahun 2020 kita berpuasa tapi kita bertarawih di rumah, solat tarawih di rumah. Okey, biasa kita pergi surau, pergi masjid kan, tapi kali ini kita berada di rumah dan saya rasa itu adalah rahmat juga sebab kita boleh berjemaah bersama keluarga. Right, so kalau kita tengok dalam tempoh tahun 2020 ni kita dilanda wabak yang dipanggil COVID-19, okey, dan alhamdulillah kalau kita tengok perkembangan di Malaysia semakin orang kata semakin baik daripada kalau kita tengok pada peringkat awal pada tempoh PKP kita dari jumlah peningkatan pesakit, tapi kalau kita tengok selama baru-baru ni semakin kurang, alhamdulillah. Okey, dengan apa saranan yang kerajaan buat dengan melaksanakan PKP, ia amat berkesan untuk memberi orang kata apa pengurangan pengurangan tersebarnya wabak yang melanda di negara kita. Okey, so ini adalah sejarah dunia yang mana kita terpaksa berkurung di rumah, okey, berduduk di rumah, orang kata tak boleh keluar dengan musuh yang kita tak nampak. Okey, so ini adalah orang kata apa sejarah yang tercatat. Okey, sebab apa? Kalau kita tengok nanti kita boleh bercerita baliklah dengan anak cucu kita yang mana pada tahun 2020 semua orang tak boleh keluar, bukan di Malaysia je, di seluruh dunia. Okey, so apa yang saya nak kongsi pada malam ni? Okey, kalau kita tengok dengan krisis yang berlaku ni, dia akan orang kata apa? Dia akan merenjatkan ekonomi. Tetapi saya memang fokus kepada emas. Saya nampak emas adalah satu aset yang sekarang akan menjadi satu aset yang sangat bernilai. Okey, sebab tu hari ini kalau kita tengok, okey, saya berkongsi video ini, sebenarnya saya nak bagi tahu pada anda semua, kita dah kena mulakan untuk menyimpan aset emas ini kerana dia akan menjadi sangat bernilai. Okey, dan 7 topik yang saya nak share malam ini, okey, iaitu 7 penyesalan sekiranya kita tidak bermula sekarang untuk menyimpan aset emas ini. Okey, so kalau kita tengok, emas adalah salah satu logam yang semua orang tahu dia sangat bernilai. Malam ni kita recall balik. Okey, saya tahu apa yang saya nak kongsi malam ni mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang pernah terbaca. Tapi bagi saya, manusia ni kena selalu di-remind, selalu diingatkan. Okey, so hari ni saya bersama anda, untuk saya bersama-sama, untuk diri saya juga dan juga untuk semua orang, untuk kita sama-sama orang kata recall balik, remind diri kita yang mana aset emas ni akan menjadi satu aset yang sangat bernilai dan sangat membantu kita dalam orang kata masa akan datang ini. Okey, so kalau tengok topik saya malam ini 7 penyesalan, okey, yang bakal melanda kita kalau kita tidak bermula. Poin saya yang pertama adalah kalau kita akan menyesal kerana kalau kita tak menyimpan emas, kerana emas ini adalah satu aset yang bernilai jangka masa panjang yang terjamin. Okey, so yang bernilai jangka masa panjang dan terjamin. So kalau kita tengok poin saya ni, apa yang saya nak kongsi dengan anda, emas adalah satu aset yang bernilai untuk jangka masa panjang. Okey, so kalau kita boleh recall balik, okey, mungkin anda boleh tanya dengan mak dengan ayah anda, okey, kalau mereka masih ada, ataupun abang yang hidup 30 tahun lepas, okey, 30 tahun lepas. Kalau kita tengok 30 tahun lepas, saya ambil contoh nilai RM1. Okey, 30 tahun lepas nilai RM1. Okey, kalau kita pergi sekolah lah, okey, pergi sekolah dapat duit belanja RM1. 30 tahun lepas dah happy dah. Kenapa saya kata happy? Sebab 30 tahun lepas nilai RM1 tu bukan setakat kita boleh belanja di sekolah, okey, kita boleh beli kalau pergi kantin tu kan, kita boleh belanja, kita boleh beli air satu, kita boleh beli kuih, siap-siap boleh beli nasi goreng ataupun mi goreng. Dengan nilai RM1. Okey, so anda bayangkan sekarang, okey, nilai RM1, kita bagi belanja kat anak kita pergi sekolah dengan belanja RM1. Silap-silap dia pun berungut bergerak. Okey, kenapa dia berungut? Sebab RM1 tak boleh beli apa. Masa zaman sekarang RM1 hanya kalau pergi sekolah boleh belanja RM1, mungkin boleh dapat air dengan satu kuih je. Okey, so kalau kita tengok beza kan, RM1 30 tahun lepas dengan RM1 sekarang. Okey, nilai yang sama tapi hasil yang kita dapat, barang yang kita boleh beli tak sama nilainya macam 30 tahun lepas. Ini kalau kita tengok daripada nilai ringgit. Okey, so apa yang saya nak bagi tahu kepada anda, ini adalah kesan inflasi. Okey, so emas dia tak
dia tidak terlibat dalam inflasi. Dia kalis inflasi. Okey, kalau kita tengok emas pada 1000 tahun 1400 tahun lepas, okey, zaman Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1400 tahun lepas, untuk beli seekor kambing, okey, hanya menggunakan 1 dinar emas. Okey, so 1 dinar emas bersamaan dengan 4.25 gram emas. Okey, so itu 1400 tahun lepas. Okey, so kalau tengok sekarang, masih sama lagi. Okey, kalau kita nak beli kambing, okey, contoh sekarang nak beli kambing untuk akikah anak. Saya ambil contohlah, untuk akikah anak, sama ada kita boleh bayar cash ataupun kita boleh bayar dengan 1 dinar emas, yang mana nilainya sama, tapi dalam bentuk cash nilainya tak sama. Okey, kalau 1400 tahun lepas, saya rasa kalau kita masa tu pakai dah menggunakan duit kertas, okey, saya rasa mungkin nilainya sangat sedikit. Okey, tetapi kalau kita tengok sekarang, dengan membeli seekor kambing, harganya lebih kurang 600 ke 700 seekor. Okey, tapi nilai emasnya tetap 1 dinar, 4.25 gram. So anda bayangkan, ini yang dikatakan satu aset yang bernilai jangka masa panjang yang terjamin. Itu 1400 tahun lepas. Okey, bukan 30 tahun lepas. So di sini kalau kita tengok, amat menyesalnya kalau kita tidak menyimpan emas. Okey, sebab dia adalah aset yang terjamin jangka masa panjang. Okey, so itu poin pertama. Poin saya yang kedua, okey, kalau kita lihat, emas adalah satu aset yang mudah dicairkan sebagai tunai. Okey, setuju ke setuju? So kalau kita tengok, kalau kita menyimpan emas, okey, untuk kita cairkan kepada tunai, senang. On the spot kita boleh dapat cash. Kalau anda ada emas, simpan emas, boleh pergi ke arah nu ataupun ke mana-mana pajak gadai dan anda boleh ambil cash. Okey, so ini berbeza dengan kalau kita menyimpan tanah dan juga rumah. Okey, so untuk kita nak cairkan sebagai aset, okey, sebagai tunai, okey, dia amat memerlukan masa. Okey, dia tak boleh on the spot. So ini yang saya katakan, emas mudah dicairkan. Okey, so kalau kita tengok mudah dicairkan ni. Kalau tengok poin saya ada tulis sikit poin ni supaya kita, saya sendiri pun boleh recall. Okey, so kalau kita tengok untuk senang ditukar kepada tunai ni, kalau kita tengok ini ibarat satu aset yang mudah kita nak kita simpan dan mudah ditunaikan. Dan emas juga adalah international money. Okey, kenapa saya kata international money? Emas ni you bawa lah mana-mana negara pun, okey, dia tetap nilainya sama. Okey, dan mana-mana negara akan menerima emas tu mengikut kadar harga yang sama yang telah ditetapkan seluruh dunia. Itu yang saya panggil international money. Okey, kalau you pergi bawa duit, contoh RM, okey, pergi ke US, okey, you bawa contoh 3,000. So dia akan kira ikut currency. So bermakna harga ringgit Malaysia kita akan lebih rendah. Tetapi kalau kita bawa emas, okey, nilainya akan tetap sama. So maknanya kalau emas ni kita buat sebagai international money, okey, dia boleh orang kata dia sangat bernilai dan orang kata semua negara akan terima. So ini yang dikaitkan dengan emas yang mudah dicairkan kepada tunai. Okey, dan emas juga bersifat global. Okey, so itu poin yang kedua. Amat menyesal kalau kita tidak menyimpan emas seperti sekarang. Okey, yang mana emas ini mudah dicairkan. Alright, poin saya yang ketiga. Okey, so kalau kita tengok, emas ini adalah kekayaan di tangan kita. Kekayaan milik kita. Kenapa saya kata kekayaan milik kita? Okey, kalau kita tengok emas, okey, walaupun kita nak bandingkan, kalau kita tengok orang yang pakai Ferrari mungkin dengan orang yang pakai kereta biasa. Okey. Tetapi orang yang pakai kereta biasa dia menyimpan emas yang banyak. Okey. Orang yang pakai Ferrari mungkin dia ada emas dia, tapi Ferrari itu okey, dia tak boleh, orang kata apa? Dia ada susun nilai di situ. Tetapi kalau kita menyimpan emas, walaupun kita pakai kereta biasa, tapi kita ada banyak simpanan emas, okey. Emas kita itu akan dikira mengikut nilai yang harganya pada masa itu, okey, dan juga mengikut keturunan. Contoh kalau mungkin kita beli sebelum ni harga dia emas yang kita beli 10,000. Okey. Selepas 10 tahun, okey, mungkin harganya bukan 10,000 lagi. Harganya akan jadi mungkin 20,000 ke 30,000. Sebab emas akan naik nilai dia. Dia bukan susut nilai. Okay? Sebab tu kalau kita kata lambang kekayaan yang sebenar adalah siapa yang memiliki emas. Okay? So ini adalah penyesalan kalau kita tidak memiliki emas daripada sekarang. Okay? So kalau kita tengok kalau kita recall balik lagi. Hari ini kita nak recall. Saya tahu mungkin semua orang tahu benda ni. Okay? Tetapi macam saya beritahu tadi, semua orang perlu diingatkan. So hari ini saya nak berkongsi dengan anda. Kalau tak, siapa lagi nak kongsi dengan anda? Kan? Saya berkongsi secara percuma dengan anda untuk kita recall balik yang mana emas ini adalah satu aset yang sangat bernilai sekarang dan akan datang. Okay? So kalau kita tengok kalau ingat lagi duit shilling RM1. Dulu kan ada duit shilling RM1 yang warna sama macam emas tu kan. Okey. Kalau duit shilling RM1 tu, sekarang ni dulu dia boleh diguna pakai. Tapi sekarang ni dah digazetkan duit tu dah tak laku. Maknanya logam yang kita simpan tadi, okey, yang dulu yang bernilai, tapi sekarang tak bernilai dah. So ini yang kita nak kongsi dengan semua orang, yang mana kita perlukan satu logam ataupun aset yang bernilai akan datang. Okey, so kalau kita tengok mungkin sekarang kita beli harganya begini mahal, tetapi dia akan datang akan jadi lagi mahal. Dan dia akan menguntungkan anda semula. Sebab tu yang dipanggil kekayaan di milik kita. Okey, so kalau kita tengok
Robert T. Kiyosaki. Ini saya nak kongsi pula artikel yang saya baca, yang mana Robert T. Kiyosaki, one of the billionaire. Dia adalah businessman yang terkenal, dia adalah billionaire. Dia pernah menulis dalam artikel funny money. Dia menyatakan duit kertas tu adalah funny money. Maknanya funny money ni dia nyatakan duit kertas itu nilainya tak sama macam orang kata dia boleh jatuh nilai. Dia boleh jatuh nilai. Kalau emas dia tak boleh jatuh sampai kosong. So kalau kita ingat, tak pernah lagi kita dengar emas jatuh sehingga kosong. Tapi duit fiat money ataupun wang kertas dia boleh jatuh teruk. So sebab tu Robert T. Kiyosaki dalam artikel dia bagi tahu wang kertas ni ibarat macam funny money. So you all boleh Google sekali. Mungkin anda boleh tengok, mungkin ini ilmu baru yang anda yang anda baru tahu. So anda boleh tengok dalam Google yang mana Robert T. Kiyosaki pun bagi tahu funny money, duit kertas ni. So dia adalah emas. Dia menyatakan kalau kat sini, kalau kita tengok, lebih baik kita menyimpan emas daripada kita simpan duit. Itu yang dipanggil lambang kekayaan. Bukan lambang kekayaan, kekayaan di tangan kita. Memanglah emas itu lambang kekayaan, tetapi kekayaan itu adalah milik kita. So kalau kita tengok, poin saya yang keempat, penyesalan kalau kita tak bermula untuk menyimpan emas sekarang. Kalau kita tengok, emas boleh dijadikan pusingan modal. Bukan untuk orang berniaga je. Pernah tak dulu kalau kita ingat balik, masa kita start nak berniaga ataupun start nak pergi kerja, belum ada modal, pernah tak kita minta dengan mak kita, minta tolong dengan mak kita, untuk pinjam duit, tapi mak kita tak ada cash kan? Apa dia buat? Pernah tak? Korang pernah tak ada pengalaman tu? Tu saya dah tu. Sebab apa? Saya memang ada pengalaman. Pernah dulu nak pinjam duit dengan mak tak ada cash, dia jual gelang dia. So itu pusingan modal lah tu. Modal untuk saya untuk start berniaga, modal untuk saya pergi bekerja, modal saya untuk cari rezeki. So hari ni kalau kita tengok, emas adalah satu aset untuk pusingan modal. Kalau orang tu berniaga, memang sudah pasti dan wajib untuk anda menyimpan aset emas ini. Kalau kita tengok peniaga-peniaga di Kelantan, kalau pergi ke Kota Baru, Pasar Siti Khadijah, kalau tengok makcik-makcik yang berniaga sana, semua gelang besar, rantai besar. Dia bukan saja nak menunjuk, itu adalah aset pusingan modal dia. Untuk dia berniaga. So hari ni, menyesal dia kalau kita seorang peniaga tak ada menyimpan aset yang boleh dijadikan untuk pusingan modal. So kalau tak ada aset untuk pusingan modal, kita biasanya akan ambil lah keuntungan ataupun silap-silap modal pun kita pakai balik untuk kita gunakan ke benda lain. So hari ni, kita nak semua orang menyimpan emas ini sebagai menjadikan pusingan modal kepada anda semula. Alright? So sangat menyesal kalau kita tak menyimpan emas dan bermula daripada sekarang. Itu poin saya keempat. So poin saya seterusnya kalau kita tengok, emas mudah kalau kita jadikan pusingan modal, senang. Kita boleh terus pergi ke Arano untuk kita ambil cash, untuk kita berniaga. So kalau kita tengok, itu jadikan pusingan modal. Bila kita dah ada modal, kita dah dapat balik, kita boleh ambil balik emas tu di Arano tadi. So itu aset kita masih kekal. Maknanya aset emas kita tadi bila kita dah gunakan untuk pusingan modal, kita boleh ambil balik emas ni, kita boleh ambil balik dan kita simpan balik. Dan dia akan jadi pusingan modal kita sekali lagi. Maknanya kita boleh simpan sebagai pusingan modal kita selepas itu. So maknanya aset tu masih ada dalam tangan kita. Ini kalau kita tengok emas sebagai pusingan modal untuk kita berniaga ataupun untuk memulakan apa saja. Contoh untuk orang yang nak bekerja, so boleh dijadikan pusingan modal. Alright, itu poin saya yang keempat. Poin saya yang kelima. So hari kita recall balik, sama-sama kita orang kata apa, muhasabah. Ada orang cakap dengan saya tak simpan emas, saya tak suka emas. Saya bila tengok macam tu, mungkin dia macam saya dululah. Dulu saya rasa emas ni tak bernilai, tapi bila saya sendiri dah terlibat dengan orang kata perniagaan emas ni di Saudagar Emas, saya nampak ini adalah satu aset yang sepatutnya dan wajib kita simpan. Dan bukannya saya kata semua duit kita habiskan beli emas, tak. Tapi kita kena simpan sebahagian untuk masa depan. Sebab apa? Emas boleh jadikan satu aset untuk emergency. Contoh untuk poin saya yang kelima ni. Alright? So poin yang kelima, emas adalah aset yang mudah alih. Sangat menyesal kalau anda tidak menyimpan emas, sebab emas ni adalah satu aset yang mobile, yang mudah alih. Sebab apa? Kalau kita ada rumah sewa yang banyak, kalau kita ada tanah yang banyak, dia tidak mudah alih. Contoh anda terpaksa berpindah. Maknanya daripada rumah anda yang aset anda yang dalam bentuk rumah ada di KL, tapi anda terpaksa pindah di Johor Bahru. So aset-aset rumah anda itu tak boleh bawa pergi Johor Bahru. So itu kalau kita simpan emas itu boleh kita bawa semasa kita berpindah, tak ada masalah. Dia adalah aset yang mudah alih. So kalau kita tengok, itu poin saya kelima. Kalau kita tengok sekarang ni pun dalam musim COVID, pernah tak you tengok ada satu artikel dalam berita harian, kalau tak silap saya, keluar rakyat Thailand, di negara Thailand, rakyat Thailand berpusu-pusu pergi ke kedai emas untuk menjual emas mereka. Kenapa? Sebab sekarang ni mereka perlukan cash. So kalau cash tak banyak, ada aset emas, senang terus boleh pergi jual dan ambil cash. So maknanya aset yang mudah alih dan mudah disimpan. So maknanya tak ada masalah untuk kita. Kalau ada kecemasan, kita boleh gunakan aset emas kita tadi. Alright. So kalau kita tengok poin saya yang keenam, emas menutup nafsu untuk belanja. So kalau kita tengok, sangat menyesal kalau kita tidak menyimpan emas, kalau kita menyimpan duit yang banyak dari segi psikologi lah.
kalau kita menyimpan emas, kita sayang nak jual. Okey, maknanya sayang nak jual tu sebab apa? Emas tu cantik. Okey, so bila kita sayang nak jual, bermaksud kita tengah menyimpan aset sebenarnya. Okey, so untuk orang Islam jangan lupa kalau simpan emas kena zakat. Okey, untuk orang perempuan dia boleh pakai. Okey, untuk orang lelaki tak ada masalah untuk simpan. Okey, jangan risau kata orang lelaki tak boleh pakai emas. Betul, memang hukum orang lelaki tak boleh pakai emas, tetapi untuk menyimpan emas tak ada masalah. Okey, so jangan risau kalau takut simpan kat rumah kena curi, boleh simpan dekat mana? You boleh simpan dekat deposit box, you boleh simpan dekat Arhanu, siap boleh ambil dividen lagi. Okey, so kalau kita tengok, okey, dari sudut menahan nafsu berbelanja ni, okey, kalau kita ada duit, dari segi psikologi dia, kita asyik fikir dekat mana kita nak habiskan. Kan, itu yang asyik nak beli tu, nak beli ni, kejap nak beli handbag, kejap nak beli kasut, okey, kejap nak okey, kalau ada duit nak repair kereta, tukar sport rib, tukar enjin, kan, tu orang lelaki lah. Tapi kalau kita menyimpan emas, okey, kita takkan berbelanja sesuka hati. Kan, tak ada lagi orang kata nak pergi pasar, bawa emas pergi pasar. Tak, kan? So dia akan lebih orang kata menahan nafsu, okey, untuk kita berbelanja. So dari sini menyesalnya kalau kita tidak menyimpan emas. Okey, sebab apa? Emas boleh mengawal nafsu belanja kita. Dalam Islam pun kata boros tu kan tak bagus. Okey. So ini poin yang keenam. Okey. So kalau kita tengok untuk menahan nafsu, kalau kita menyimpan emas, insya-Allah nafsu kita pun akan ditahan untuk berbelanja. Okey. So saya kata tadi ada 7 poin, alright? 7 poin untuk kita supaya kita tidak menyesal, okey? Kerana menyimpan emas bermula daripada sekarang. Poin saya yang ketujuh kalau kita tengok poin yang ketujuh, emas adalah aset fizikal yang mampu milik untuk kita simpan. Okey. Kenapa? Sebab emas kita boleh beli ikut gram. Okey. So maknanya sekarang kalau kita nak beli 1 gram, kita boleh beli emas 1 gram. Dan sekarang ni pun di outlet saya, okey, di outlet saya ada emas yang gramnya 0.5 gram. Okey. So emas adalah satu fizikal yang mampu milik untuk kita simpan dan kita boleh kumpul. Kalau kita beli rumah, kita beli tanah, hartanah, okey. Bukan saya kata tak bagus, tapi bukan semua orang yang boleh keluarkan duit yang sangat besar untuk beli hartanah, okey, untuk beli rumah, bangunan, beli tanah, okey. So kalau kita tengok, tak ada tanah yang jual 1 kaki persegi. Maknanya saya nak beli 1 kaki je. Kan? So berapa 1 kaki? So saya nak beli 1 kaki. Boleh ke kita beli tanah 1 kaki saja? Tak boleh. Kan? So sama juga dengan rumah. Rumah boleh tak saya nak beli atap je dulu? Tak boleh. Okey, kita kena beli orang kata keseluruhan. So ini yang dimaksudkan, okey, yang mampu milik. Okey, so emas adalah satu fizikal yang mampu milik. Okey, so anda boleh beli emas tu secara berperingkat, ikut gram. Okey, so bulan ni mungkin boleh beli 1 gram. Beli 1 gram. Okey, 1 gram sekarang harga pasaran berapa? Okey, harga pasaran sekarang 1 gram RM240 segram. Itu harga pasaran. Okey, harga kedai-kedai emas. Okey, ada yang ditetapkan harga-harga kedai emas. So anda boleh carilah kedai-kedai emas. Okey, tapi kalau kita tengok, ia tetap boleh dikumpul, okey, dengan secara mampu milik. So anda boleh beli ikut gram. Okey, so sangat menyesal kalau kita tidak memula menyimpan emas daripada sekarang. So hari ini 7 poin yang saya cerita pada anda ni sebenarnya kita nak beri satu kesedaran, okey, yang mana okey, emas adalah satu aset yang bernilai yang sepatutnya kita simpan. Okey, bermula daripada sekarang. Kalau kita tengok ekonomi kita sekarang tak stabil, okey, emas mula naik harga. Okey, so kepada orang yang dah menyimpan emas, okey, sangat bagus untuk mereka. Tapi kepada yang belum, anda kena memikirkan, okey, supaya anda tidak menyesal satu hari nanti anda tidak memiliki apa-apa aset. Okey, so hari ini saya berkongsi dengan anda ni sebenarnya untuk memberi kesedaran kepada semua dan juga kepada saya. Alright? Dan dalam masa yang sama, untuk kita memiliki emas sebagai aset simpanan yang sangat bernilai ini, okey, saya juga nak berkongsi pada anda yang mana, okey, saya mempunyai orang kata apa? Mempunyai satu program yang mana boleh membantu anda menyimpan aset-aset ni dengan lebih mampu milik dan lebih mudah. Okey, so siapa nak tahu, anda nak kena, okey, saya akan kongsikan pada anda di video ataupun di live saya yang selepas ini. Alright, sebab apa? Di situ saya akan kongsi bagaimana 5 sebab kenapa anda perlu perlu cari tempat yang lebih mampu milik untuk anda memiliki emas. Okey, disebabkan saya sebagai saudagar emas business trainer, saya mempunyai peluang untuk anda yang mana anda boleh memiliki emas ni secara mampu milik dan lebih bijak. Okey, sebab tu saya akan share pada anda, saya akan bantu anda bagaimana kita sama-sama boleh mengumpul emas untuk menjadikan satu aset yang bernilai akan datang. Okey, so insya-Allah nanti saya akan keluarkan saya punya live, okey, yang mana saya akan berkongsi 5 sebab anda kena menyertai program Saudagar Emas. Okey, sebab antara 5 sebab itu untuk menjadikan kita lebih mudah untuk mengumpul emas dengan lebih bijak dan juga dengan lebih mampu milik. Alright, so untuk perkongsian ataupun sharing saya pada hari ini, okey, saya harap berkesan dan memberi ilmu pada anda. Okey, bagaimana yang hari ini jangan risau walaupun kita rasa kita tak mampu, jangan risau sebab apa? Emas itu kita boleh kumpul secara berperingkat mengikut gram. Okey, dan
ini adalah apa orang kata kesedaran untuk semua orang dah boleh mula menyimpan emas untuk aset anda di masa akan datang yang bernilai. Okey. So, insya-Allah kita akan berjumpa lagi di live saya yang akan datang. So kita akan berkongsi ilmu, kita akan berkongsi tips-tips bagaimana yang emas ini boleh membantu untuk menaikkan kekayaan kita lagi. Alright. Insya-Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.